Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ina Sudin. Saya Cikgu Azlina Sudin, Guru Sains SK Sungai Danga, Johor Bahru. Selamat datang. Hari ini saya akan memperkenalkan tajuk yang baru iaitu asid dan alkali bagi sains bahan tahun 3. Jangan lupa subscribe channel saya untuk komen. Wahai murid-murid, bahan-bahan yang ada di sekeliling kita mempunyai sifat kimia yang tertentu. Rasa masam, rasa manis, pahit dan masin mempengaruhi sifat kimia pada bahan-bahan itu. Apa benda kat atas? Kat gambar ni, cuba kamu perhatikan. Sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, mari kita kaji. Mari kita perhati. Sifat-sifat kimia bahan yang utama ialah beresid, berakali dan neutral. Sifat kimia bahan ini boleh dikenal pasti dengan melakukan beberapa uji kaji ringkas. Sifat kimia ini boleh diketahui melalui pH ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil potential hydrogen dengan memerhati pada warna tindak balas ke atas kertas litmus. Melalui gambar yang terpapar, kamu boleh lihat nilai 7 adalah nilai neutral, manakala semakin membiru. Bolehkah saya guna perkataan membiru, semakin gelap, menunjukkan bahan itu terlalu berakali, manakala kalau warnanya menjadi cerah merah, dia menjadi terlalu beresid. Terlalu beresid, terlalu berakali dan juga neutral. Okey, kena ingat nilai pH yang neutral adalah 7. Alatan yang digunakan untuk mengetahui sifat kimia bahan ini adalah dengan menggunakan kertas litmus. Terdapat 2 jenis kertas litmus iaitu kertas litmus biru dan kertas litmus merah. Kamu boleh perhatikan pada gambar yang dipaparkan. Jadi kertas ni macam mana nak uji? Kita kena letakkan dia dalam larutan. Letak dalam larutan, apabila dia terkena larutan basah, dia akan bertukar warna. Selain menggunakan kertas litmus biru dan merah, kertas litmus universal ini boleh digunakan bagi menentukan sifat kimia sesuatu bahan. Ia bertindak balas dengan kandungan kimia di dalam sesuatu bahan dan mengubah warna asal kertas. Kamu boleh rujuk pada gambar di atas. Kertas ni berwarna kuning, tetapi jika diletakkan dalam larutan tertentu, ia akan berubah warna. Sifat asid dan akalinya kamu boleh perhatikan pada perubahan warna sama ada kemerahan atau kebiruan. Saya terangkan kepada kamu tentang kegunaan kertas litmus biru. Kertas litmus biru digunakan untuk menentukan sifat bahan beresid. Kertas litmus biru akan bertukar kepada merah apabila terkena bahan beresid. Tetapi kertas litmus biru tidak bertukar warna sekiranya ia terkena bahan berakali. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang kegunaan kertas litmus merah. Kertas litmus merah digunakan untuk menentukan sifat bahan berakali. Kertas litmus merah akan bertukar kepada biru
apabila terkena bahan beralkali. Tetapi kertas litmus merah tidak bertukar warna sekiranya ia terkena bahan berasid. Kena ingat tu. Baiklah, saya akan terangkan kepada kamu tentang bahan neutral. Bahan neutral. Okey, seperti gambar yang tertera, kertas litmus merah dan kertas litmus biru tidak mengalami sebarang perubahan. Okey. Okey, gambarnya agak kabur sedikit ya. Maklumlah gambar cedok daripada Google. Bahan yang bersifat kimia neutral pula tidak menukarkan warna kertas litmus biru atau litmus merah. Kertas litmus biru tetap berwarna biru. Kertas litmus merah tetap berwarna merah. Jom kita fahamkan. Mungkin apa yang saya telah perkatakan daripada slide-slide yang sebelum ini kamu sukar nak fahami kerana terlalu banyak benda nak dibaca, betul? Okey, mari kita tengok jadual ini. Okey, sekarang saya bagi petunjuk kertas litmus. Kalau bahan itu berasid, kita gunakan kertas litmus berwarna biru. Jadi, kalau kita masukkan kertas litmus biru ke dalam bahan berasid, ia akan bertukar menjadi warna merah. Dan kalaulah kita masukkan kertas litmus berwarna merah dalam larutan berakali, kertas litmus merah bertukar menjadi biru. Okey, bagi yang neutral pula, tiada perubahan pada kertas litmus. Baik kamu rendam kertas litmus biru atau litmus merah dalam larutan berakali, larutan neutral akan tiada sebarang perubahan. Kertas litmus biru tetap biru, kertas litmus merah tetap merah. OMG, OMG, tolong kalau tak ada kertas litmus, macam mana nak tahu sifat kimia bahan? Alah, hai siannya kamu. Mentang-mentang duduk kat rumah, tak ada kertas litmus. Okey, saya bagi jalan penyelesaian ya. Cikgu, kalau tak ada kertas litmus macam mana? Okey, kamu duduk kat rumah kan? Kamu boleh rasa dengan lidah. Sama ada rasa manis ke, masin ke, pahit ataupun masam. Juga kamu boleh sentuh dengan menggunakan jari kamu. Adakah ia rasa licin apabila disentuh? Okey, jom kita tengok jadual ini. Okey, bagi bahan berasid, rasanya masam. Kalau berakali, rasanya bukan rasa dengan lidah okey, kamu boleh rasa dengan lidah juga, rasanya pahit. Dan juga kalau kamu sentuh dengan jari, rasanya licin. Jadi untuk bahan yang neutral, rasanya masin, manis atau tawar. Okey, jom kita tengok contoh dia. Bagi benda-benda ataupun objek yang rasanya masam, lemon, limau, cuka, kamu boleh nyatakan lagi. Apa lagi contoh dia? Bagi yang berakali, ubat-ubatan, peria, kopi, sabun. Untuk yang neutral pula, bahan-bahan yang bergaram, bergula ataupun minyak masak. Awas ya, ini semua bukanlah penunjuk saintifik. Apa jadi kalau tak ada kertas litmus? Okey, jom kita selesaikan masalah ini. Kamu boleh gunakan ekstrak kobis ungu untuk menentukan sifat bahan berasid atau berakali melalui perubahan warna yang berlaku. Jadi, kalau merah, apa sifat kimianya? Kalau dia menjadi biru, apa sifat kimianya?
Begitu juga jika kamu gunakan ekstrak bunga raya untuk menentukan sifat kimia bahan yang lain. Susah sangat nak keluar rumah tak boleh. Kita boleh gunakan ekstrak kunyit untuk menentukan sifat kimia bahan. Warnanya kamu boleh perhatikan sama ada dia berubah menjadi warna kemerahan atau kebiruan. Sebagai info tambahan, bahan berasid dan bahan berakali banyak digunakan dalam bidang pertanian, perubatan, pembuatan produk kegunaan isi rumah. Contohnya boleh kamu perhatikan pada gambar yang telah saya berikan di bawah ini. Nampak tak ada seorang pakcik tu sedang sembuh racun? Apakah fungsi racun itu? Kemudian ada gambar ubat. Ubat-ubat dan kemudian produk kegunaan isi rumah. Macam-macamlah yang kita gunakan di rumah seperti dalam gambar tu. Sebelum saya akhiri slide ini, jom kita buat aktiviti sangat simple. Okey, arahannya kumpulkan objek-objek atau bahan-bahan di rumah kamu yang mempunyai sifat kimia sama ada berasid, berakali dan neutral. Label sama ada berasid, berakali atau neutral. Kemudian kamu ambil gambar bahan yang telah kamu kumpulkan. Kemudian hantar kepada saya secara personal di Telegram. Okey, jika tidak faham boleh tanya pada saya. Jadi, di sini saya akan bagi contoh. Contohnya kamu letak garam. Kemudian kamu tuliskan kat bawah tu neutral. Kemudian kamu ambil air sabun, kamu tulis di bawah itu berakali. Dan lagi satu, kalau kamu ada cuka di rumah, kamu tuliskan label situ berasid. Sekian, terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi.